Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini. Okey, tahniah kerana menonton dan juga please subscribe kalau belum subscribe. Okay, so you have to have this book in front of you. Kita dalam bab 9. Okay, page 182 saya dah buat ya. 182 saya dah buat. Okay, so betulkan niat belajar lillahi ta'ala, and first and foremost saya nak minta maaf juga kelas yang lepas saya berhenti tergesa-gesa, saya ada hal sangat ya. Okay, hari ini kita sambung lagi dalam bab 9 laju dan pecutan. Saya dah buat muka surat 182, kita sambung 183 hari ini, iaitu untuk menyelesaikan masalah ya. Kita baca dulu soalan. Contoh 18, Lisnah memecut keretanya 4 km sejam per saat ya. 4 km sejam per saat sebab pecutan. 2 kali unit ya. Unit masa, jam dan saat semasa memotong sebuah kereta. Jika dia mula memandu dengan kelajuan 100 km sejam, hitung kelajuannya selepas 5 saat. Okey, so kita dapati pecutan dia adalah 4 km per jam per saat. Tak bolehlah tak tengok, saja pun cukup, per saat. Kemudian dia mula memandu, laju permulaan okey adalah 100 km sejam. Ni masa potong lah, takkan daripada tak gerak tiba-tiba 100, tak logik kan. Dia adalah masa tengah gerak tengah 100 km sejam tu dia nak potong kereta. Itu maksud dia. Okey, kemudian dia minta laju selepas 5 saat. Okey, selepas 5 saat. So, kita akan gunakan strategi yang pertama. Kita lihat pecutan pecutan. Okey. So, kita dapati pecutan ni adalah 4 km per jam dalam masa 1 saat 1 saat. Okey, selepas 5 saat kita akan dapati laju selepas 5 saat ni adalah 5 saat adalah yang akhir tolak yang awal adalah 100 ni. 100 km per jam. Dalam masa berapa saat? Dalam masa 5 saat. Inilah 5 saat ni. Dalam masa 5 saat ya. 5 saat. Kita nak yang ini. Yang ini nampak ni. Okey, so ini naik atas 4 km per jam darab 5 saat. Satu tak payahlah. Equals to yang laju selepas 5 saat ni. Laju selepas 5 saat ya. Buat question mark lah sini supaya faham. Okay, so that means kita akan dapat ni masih ada tolak 100 km per jam. Okay, so kita akan ada, kita nak ini adalah ini kita darab dapat 20 km per jam per saat. So equals to laju 5 saat ni. Ini pindah sini, that means jadi laju yang selepas 5 saat ni adalah ini di sini mesti pindah ya. So 20 km per jam. Ini dah hilang saat sebab ini tadi hilang saat 20 km sejam. Dah hilang saat ya. Sebab tadi dah hilang ni naik atas ya. S dengan cancel ya. So tambah 100 km per jam. So menjadi jawapannya adalah 120 km sejam. Faham tak? So kita dapati ini 4 km per jam per saat, 4 km per jam per saat ni dengan laju akhir tolak laju awal. Kita nak laju akhir. Soalan laju akhir kan? Selepas 5 saat laju akhir. Lepas ataupun kita buat laju akhir ya. LA baru laju beza. Laju akhir 5 saat. Okey, ni laju akhir 5 saat. Okey, so laju akhir dari sini ini pindah. So ini stays, ini yang pindah. Jadi tambah dengan inilah. Okey, itu contoh 18. Kita lihat contoh 19 pula. I hope you understand. Tak faham? Patah balik
Tak faham, pause dan then patah balik dia punya video ni untuk fahamkan. Kali kedua insya-Allah boleh faham. Contoh 19, kita lihat sebuah motosikal yang sedang bergerak pada kelajuan 40 km sejam. So, laju motosikal adalah 40 km sejam. Okey, dia perlahan kan sebanyak 20%. Perlahan 20% daripada ni ya. 20% daripada kelajuan awalnya dalam masa adalah 40 saat. So dia suruh cari hitung pecutannya. So kita akan dapati, kita kena tahu bila diperlahankan sebanyak 20%, berapa dia punya kelajuan. So kelajuan akhir, tadi kelajuan awal ya. Ni kelajuan awal, kelajuan akhir, awal dan akhir sama. Okey, awal ini kelajuan akhir adalah 20%, dia perlahan 20%. Bila dia perlahan 20%, bermaksudnya daripada 100%, perlahan 20% menjadi berapa peratus? 80%. So, kelajuan akhir, patut di sinilah. 100% tolak 20%, sebab kurang 20% menjadi 80% kelajuan akhir. So, kelajuan akhir, akhirlah, tadi awal sudah ya. Akhir adalah 80%, that means par 100. Bila peratus par 100 darab dengan 40 menjadi 8 darab 4, 32 km sejam. Okey, ini dia punya kelajuan akhir. So soalannya tadi, hitung pecutannya, bermaksud dia makin perlahan ya. So pecutan adalah laju akhir 32 tolak laju awal 40 bagi dalam masa 40 saat. Okey, menjadi 8 par 40 menjadi negatif lah. Negatif 8 negatif 0.2 km per jam per saat. So ini adalah negatif. Bermaksud ini adalah bukan pecutan, dia hanya pecutan. Iaitu nilai dia 0.2. Hilang negatif ya, hilang negatif sebab tadi pecutan. Tapi bila negatif dia nyah pecutan, dan sebut nyah pecutan sini kilometer per jam per saat. Okay, so that is contoh 19. Let's see contoh 20. Contoh 20 ada dua soalan yang diajukan A dan B daripada contoh 20. I hope you understand. Tak faham patah balik. Nampak ni? Okey, nampak. Okey, kita lihat contoh 20 pula. Okey, contoh 20, gambar rajah di sebelah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan sebuah lori mainan dalam tempoh 27 saat. Ya, so dapati nyah pecutan bagi lori mainan itu 0.741. Bila dia kata nyah pecutan, that means kalau kita tulis pecutan, kalau tulis nyah tak apalah. Kalau pecutan dia jadi positif lah. Ya, pecutan adalah 0.741 meter per saat. Sebab ini mainan punya, bukan betul-betul punya kan. So dalam tempoh masanya adalah 27 saat. Dan yang pecutan bagi lori mainan dah bagi, hitung laju dalam meter per saat. Laju dia kata, laju dia namakan V ya, laju V dalam meter per saat. Senanglah, sama unit. Now kita nak kira laju, kita akan gunakan ini meter per saat. That means this is pecutan. Formula pecutan kosong negatif ya, 741 adalah sama dengan laju akhir. Laju akhir ada, dia berhenti kan, dia berhenti. So laju akhir kosong lah. Tolak V, tak tahu laju awal, tak tahu, nak cari ni. Okey, bahagi dengan dalam masa 27 saat. Okey, so kita akan dapati
27 saat ya. Negatif 0.741 kosong tolak V. Okay, so that means ini ya, negatif 0.741 darab 27 equals to kosong tolak V negatif V. So kita nak positifkan sana, sini akan dapat negatif. So V equals to, darabkan macam biasa 0.741 times 27, you're going to get 20 meter per saat. So dapatlah yang A. So ditanya apa tadi? Ditanya laju sebelum dia nak memotong tu, bukan memotong, dia nak berhenti tu, dia adalah 20 meter per saat ya, sampai dia berhenti 0 meter per saat. Okey, untuk B pula, dia suruh kira hitung laju pergerakan lori mainan itu selepas 2.2 saat. So dia minta hitung jarak pergerakan lori. So nak jarak, so laju adalah jarak bagi masa, nak jarak adalah ni naik atas, laju darab masa. Lajunya adalah 20 meter per saat darab dengan masa, semua dalam saat ya. Dia bagi saat 2.2 saat. So menjadi apa? Menjadi 44 meter ya jaraknya. Taklah susah sangat. Asal guna formula. Formula ini formula pecutan. Ini formula laju kan? Okay, so that means habis dah contoh. You should try, jom cuba 9.2 nombor 1 tu, kira lah macam mana. Dah kira tu kemudian sebut betul atau salah ya. Tapi make sure dia punya unit tu sama. Kadang yang menyebabkan salah adalah unit. Kemudian tuan A pun B and C kira lah kan. Sebab kira pecutan lah. Kira pecutan, C pun pecutan, D pun pecutan, 4 pecutan. Cuma betul tak jawapan dia bagi tu. Okey, so nombor 2 pun hitung pecutan. Tu careful sikit lah sebab 60 km sejam kepada 110 km sejam nak tukar kepada 30 dalam 30 minit. Okey, kalau jawapan dalam kilometer per jam per minit senang. Kalau tak nyata kan. B pun kalau dia minta kilometer per jam per minit tak ada masalah. Masalah lain kalau dia nak tukar kepada nak kilometer per jam tu, make sure 30 minit dengan 5 minit tukar dia jam. Okey, kalau dia jam. Tapi tak dinyatakan dekat sini ya. So buat atau tengok belakang. Kalau jawapan dalam jam, check balik. Cuba balik, boleh ke tak? Okey, nombor 3 pun okey, ni problem solving, should be easy je. Menjana kecemerlangan sebab maklumat semua ada. Sebab apa saya kata easy. Maklumat ada. Laju 8 meter per second. Dalam masa 4 saat dia melajukan lagi kepada 10 meter per saat. So hitung pecutannya ketika itu dalam meter per saat senang sebab unit dia sama. Jadi saya kata senang. 4 pula, berdasarkan suatu uji kaji laju sebuah objek kurang sunyah pecutan ya, 145/75 dalam masa 8 saat, cari hitungnya pecutan. Macam tadi dalam contoh 20 saja ada. Yang 3 pun ada contoh belakang tu kalau tak kerti ya. Okey, so menjalani kecemerlangan daripada awal bab. Dia test awak balik. So please cuba dari situ atau awak faham ke tidak. Now kita ada masa untuk mula bab 10, kecerunan garis lurus ya. Okey, kecerunan. I think you know what cerun, apa dia gradient ataupun slope ya. Cerun biasa kata sebut slope in English, tapi kalau sains ataupun mathematics punya term dia guna kecerunan ya. Kecerunan adalah darjah kecuraman. Okey, kita dapati kecerunan biasanya dihubungkan dengan ketinggian suatu gunung atau bukit. Bukit itu cerun ke tidak ya. Kemudian gunung tertinggi di Malaysia disebut kat situ Gunung Kinabalu, 4095 meter darat aras laut. So kita dapati kebanyakan pendaki gunung mengambil masa selama 2 hari untuk sampai ke puncak. Gunung Kinabalu biasanya 2 hari ya. Terdapat perhentian untuk bermalam di laban rata 3273 meter dari aras laut. Dari Raban Lata kecerunan gunung semakin bertambah. Mula dia macam tu ya, cerun dia kemudian makin bila sampai laban rata dia makin cerun ya. Lebih kurang jelas saya buat tangan saya tu. Okey,
Okay, we don't have to go through imbasan silam. Maslahat bab ni pun you can read yourself. Kita lihat terus muka surat 190. Okay, 10.1 kecerunan. Kecuraman dan arah kecondongan. Ya. Perhatikan gambar di bawah, kawasan manakah yang dikatakan curam. Okay, so dan mengapa. Okay, so mana kawasan curam? Tengok elok, kita ada A, B, C, D. A tentulah tak curam lagi sebab dia macam tu. B naik lagi kan. C naik tak sangat. B dah curam ya. Kemudian D dah rata balik. E turun balik. Tapi adakah dia curam? Kita kena tengok dia punya gradient ataupun kecerunan ya. Kemudian dekat F. Okey, kita tengok standard pembelajaran. Memerihalkan kecuraman dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian dan seterusnya menerangkan maksud kecerunan sebagai nisbah jarak mencancang ni mencancang vertical kepada jarak mengufuk horizontal nisbah dia. Kita baca dia punya penjelasan tentang gambar rajah yang bukit tu. Rajah menunjukkan kawasan berbukit dilalui oleh Farid dan Afif semasa berbasikal. Dua orang ya. Ketika mereka mendaki di laluan C, mereka berasa sangat sukar untuk meneruskan kayuhan. Kalau cakap sangat sukar, dia biasa sangat cerun lah. Apabila mereka menuruni, ketika mereka mendaki di laluan C, means A, B, C tu susah lah. Mereka berasa sangat sukar untuk meneruskan kayuhan. Apabila mereka menuruni bukit di laluan E, keadaan basikal sangat laju. Mengapa situasi ini berlaku ya? Okey, so rancangan minda untuk obat tak apalah, tinggalkan yang tu. Kita lihat muka surat 191 di bawah rancangan minda tu, dia nyatakan kecuraman suatu garis lurus dapat dilihat dari nilai kecerunan. Semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curam garis lurus tersebut. Tanda positif atau negatif pada nilai kecerunan menunjukkan arah kecondongan garis lurus. Untuk kita faham apa yang nyatakan kat situ, kita lihat gambar belah kanan. Budak lelaki ni naik 30 darjah, dia naik daripada N ke M, naik tangga. Dan budak perempuan ni kita dapati kecerunan dia pun darjah 45 darjah, dia turun daripada K ke L. Yang naik tangga tu budak lelaki, eskalator budak perempuan. So relax sikit lah diri di atas eskalator kan. Contoh satu, perhatikan rajah di sebelah B di sebelah, bandingkan arah kecondongan dan kecuraman antara garis MN dengan KL. Mana lagi cerun? Awak rasa yang MN ke KL? Daripada rupa nampak KL lagi cerun kan? Buat kesimpulan daripada kedua-dua rajah tersebut. So penyelesaiannya, garisan KL mempunyai kecondongan yang lebih tinggi berbanding garisan MN. Semakin besar nilai sudut, iaitu 45 kan, banding dengan 30 dekat tangga, semakin tinggi nilai kecerunan. Maka garisan KL lebih curam berbanding garisan MN. Kalau itu segi sudut. Okey, kita lihat kecerunan ialah nisbah jarak mencancang ke jarak mengufuk. Mencancang macam tadi, mengufuk macam ni ya. Rajah di sebelah menunjukkan kanak-kanak sedang menuruni papan gelongsor di taman permainan. Panjang garis lurus yang menyambungkan titik A dan titik B adalah setinggi 2 meter ya. Tu tegak dia 2 meter. Okey, panjang garis lurus yang menyambungkan titik C ke titik B dan titik B ialah 3 meter. So, kalau mencancang par mengufuk, that means 2/3. CB ialah jarak mengufuk. CB, mana CB? Okey, jarak mengufuk dan AB ialah jarak mencancang. Ya, so yang ni mengufuk, ini mencancang. Contoh 2, daripada setiap rajah di bawah, nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk di antara titik P dengan titik R. So yang mencancang 2 meter, mengufuk 4 meter. Tengok pun tahu, patut tahu ya. Okey, B yang mencancang 4 unit, kemudian yang mengufuk 5 unit. Sajak fikir situ. Pemandu lori berat akan menekan pedal minyak ketika menaiki bukit yang curam. Ia juga akan memecut dari bawah sebelum pendakian. Mengapa? Dia suruh fikir. Kalau tidak, dia tak boleh naik kan. Senang jawab, tak boleh naik. Kenapa tak boleh naik? Sebab cerun dia kan. Okay, look at page 192. Kecerunan. Apa formula kecerunan? And dalam matematik, kecerunan diwakili dengan huruf M.
M. Ini adalah kecerunan. So kecerunan adalah jarak mencancang par jarak mengufuk. Ya, yang macam ini par yang ini. Yang ini par yang ini, ya. Okey, so dapati M, ya. M, ingat digunakan M. Contoh 3, daripada rajah di bawah, tentukan kecerunan garis lurus bagi PQ dan BC. So kalau PQ ni kita kena buat segitiga bersudut tegak. Tegak dia ada berapa unit? 1, 2, 3, 4, ya. So P kepada lantai 4. Yang Q atas lantai pula 3. So 4/3. Ya, kecerunan PQ adalah 4/3. Untuk B pula, dia punya tinggi daripada lantai 2 kotak. C ada 3 kotak, so 2/3. Itu kecerunan dia. Kecerunan PQ adalah 4/3. M ni besar, ni kecil. Kecerunan BC adalah 2/3. That's how to write it. Kalau tahukah anda garisan mempunyai kecerunan tinggi mempunyai sudut yang lebih besar. Macam tadi lah kan. Tadi yang 45 degrees tadi kan. Okay, so kita lihat 10.1.2. Rumus kecerunan garis lurus pada satah kartis, ya. So bila satah kartis, that means coordinates kan. Coordinates, ya. So daripada sini kita akan buat rumus dia. Okey, dan kita akan gunakan unit-unit, ya. Dengan kita gunakan XY lah koordinat. Okey, dia adalah nisbah. So kita dapati nilai kecerunan kedudukan garis lurus tu. Kau sebenarnya rangsangan minda tu kena buat apalah, cubalah yang tu. Kita lihat terus yang kuning kat bawah, ataupun dia ada perbincangan situ sebab di situ ada formula dia. Okey, so nombor 1, kena pasti garis lurus yang memotong paksi X dan paksi Y. Buktikan dengan menggunakan rumus. So dia suruh bukti, tak apalah, kau kira je situ. Rumus untuk kecerunan M adalah Y2 tolak Y1, sebab dia kat atas kan jarak mencancang. So paksi Y yang tegak kan. Paksi Y yang tegak. So Y2 tolak Y1 par X2 tolak X1. So kalau diberi apa-apa koordinat, senang je lah kira. Guna je formula ni. Okay, so kita dapati M adalah sama dengan negatif pintasan Y over pintasan X, ya. So titik persilangan antara garis lurus dengan paksi X dinamakan pintasan X. Manakala titik persilangan antara garis lurus dengan paksi Y dinamakan pintasan Y. So cuba tengok gambar rajah yang kuning tu. So dekat yang B tu, yang tinggi nilai letakkan X2 Y2, yang rendah nilai dia mesti X kan, koordinat X dulu bawah, ya. Yang bawah tu X1 Y1. Sebab bila tolak senang lah dapat. Kalau buat terbalik pun boleh, tapi pengiraan tu terbalik sikit lah. So Y2 tolak Y1 par S2 tolak S1. Dah ada dah tulis kat sini. Dan kalau kita lihat seterusnya yang belah kanan, kalau ambil pintasan Y, kalau dia betul-betul kena dekat dia punya paksi Y, paksi X, pintasan Y par pintasan X je lah. Dia berikan negatif sebab dia condong kiri, ya. Kalau condong kanan, letak dia positif. Kita lihat contoh 4. Senang je lah. What you need to do, letak je atas bawah macam kita belajar koordinat masa form 1 dulu kan. Form 1 ke koordinat? Cuba tak ingat dah. Rasa form 1, tak apalah kalau belajar form 2 pun. Koordinat A, kita letak yang besar angka dia kat atas 6, 7. Letak yang kecil angka dia kat bawah 3, 1. I ever letak atas bawah sebab awak tak terkeliru tolak, ya. Kalau letak sebelah kadang tersilap ambil, ya. Kata-kata tak letak sebelah, A adalah 3, 1. So bila awak ambil, kata M adalah awak ambil 7 tolak 1, 7 tolak 3 pula. Awak ambil ini. Lepas tu awak letak 6 tolak 3. Dah
ni dah salah kan. Kalau letak atas bawah silap, susah nak silap. Kita ada 3, 1. So M adalah tolak 7 tolak 1 per 6 tolak 3. So akan dapat 6 per 3 jadi 2. Okey, keturunan dia adalah 2. Okey, B pula pun letak atas bawah, yang besar kat atas Q35. Boleh je terbalik. Saya saja aja yang besar kat atas sebab awak lebih senang sangat untuk tambah tolak positif. Sebab sekolah rendah belajar dah. Negatif ni start form 1 tu yang keliru tu. Okay, you have P 1 negative 1. So tolak M adalah Y dulu ya. 5 tolak 1. 5 tolak negatif 1 negatif 1 per 3 tolak 1. Tengok saya sini pun tadi almost tersilap sebab tertinggal negatif. So jadi 5 tambah 1 6 per 3 jadi 2 juga. 3, 5 1 negatif 1 5 tolak negatif 1 per. Tengok saya salah ambil mana ni. Ini dah salah. Astagfirullahalazim. 3 4 negatif 1. Bila salah sini habis sini. So 5 tolak negatif 1 betul. 3 tolak 4. Aduh, carelessnya. So 6 per negatif 1 jadi negatif 6. Okey, tengok saya pun silap. Saya manusia. Nanti tengok salah ambil itu. Dah salah ambil dah tu. Tapi careful lah. Kena buat banyak latihan, kurang careless. Saya ni kadang tengah sambil ngajar sambil fikir benda lain. Dah lah. Careless pula. Sorry. Okay, so that's A. Kita lihat contoh 5. Tentukan keturunan bagi garis lurus berikut. Untuk A pada gambar pintasan Y apa? M adalah dia kata ni positif atau negatif. Okey, pintasan Y 8, pintasan X adalah negatif 5. So kita akan dapati pintasan tadi lupa dia kata. Bila pintasan cuba tengok balik, dia negatif. Tengok tu. Page 193 tengok negatif pintasan Y par pintasan X. Saya tertinggal. Negatif pintasan Y adalah 8, pintasan X adalah negatif 5, negatif positif adalah 8 par 5. Ya. Itu adalah keturunannya M dia. B M adalah negatif 4 sebab kan negatif tadi par 3, so jadi negatif 4 par 3 ya. Kalau kita lihat contoh 6, tentukan keturunan kalau ada pasangan koordinat. Tengok A, kita letak angka besar kat atas, boleh je terbalik pun boleh ya. Buat 40 L dulu M kemudian pun boleh, tapi saya suka letak kemudian 08. Okey, kemudian L 40. Okey, tolak M adalah dia nak guna pintasan ni. Sebab dia nak guna pintasan sebab ni kosong ya. Okey, kita gunakan biasa dulu. M adalah 8 tolak 0 par 0 tolak 4. Jadi 8 per negatif 4 jadi negatif 2. Okey, nak guna teknik ini ataupun nak gunakan pintasan M adalah negatif paksi Y 08 negatif 8 paksi X adalah 4 ya. Paksi X adalah 4, so menjadi negatif 2 juga. Nampak dua-dua sama. Okey, kemudian B, kita buat B pula. Kita letak 0 K 09. Kemudian G negatif 30 tolak M adalah 9 tolak 0 tolak negatif 3. So menjadi 9 per 3. So menjadi 3 ya. Kalau nak guna pintasan M adalah negatif sebab ini kosong, so Y dia adalah 9, X dia adalah
negatif 3. So jadi positif, ni negatif ni sebab apa? Walaupun dia positif, sebab kalau guna pintasan bisa negatif depan. So jadi 3. Ya, sama je jawapan. Okey, contoh 7. Hitung kecerunan garis lurus AB dan PQ berdasarkan rajah di sebelah. Okey, so contoh 7. Hitungan kecerunan garis lurus AB. Sama ada nak ambil dia punya koordinat ataupun nak ambil pintasan. Tapi ada graf nak ambil pintasan. Untuk AB, M bagi AB, kita letak M bagi AB adalah negatif dulu. Pintasan Y dia adalah 2. Pintasan X dia adalah negatif 3. So menjadi 2/3. Senang je kan? Sebab ada graf tu, kita terus guna. Ada Cartesian plane ya. Ada satah Cartes ya. Okey, nombor 2 PQ M bagi PQ adalah negatif. Y dia adalah 3. X dia adalah 3. So menjadi negatif 1. Okey. Now 10.1.3 kecerunan garis lurus. Tangan minda tu kita tinggalkan. Kita terus lihat muka surat 196. Okey, muka surat 196, tengok rajah ke atas, kita dapati M2, yang gambar kiri, gambar kanan M4. Okey, semakin garis lurus AB menghampiri keadaan mencancang, semakin besar nilai kecerunan. Apa maksud itu? Semakin garis lurus AB menghampiri keadaan mencancang. Kalau tengok gambar pertama, dia macam ni. Gambar kedua, dia macam ni. So, semakin menghampiri garisan mencancang, okey, ini jauh kan? Ini dekat kan? Ya. Semakin menghampiri keadaan mencancang, semakin besar nilai kecerunan. Kalau sini dia ada M adalah 2, M adalah 4. So, lagi cerun, lagi besar angka dia. Dan sebaliknya. So, lagi kecil angka, that means lagi kurang cerun. Maka semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curam garis lurus. Okey, so kita lihat ada dia dua situasi. Yang belah kiri kecerunan kosong, tak ada langsung, dia mesti straight ni. Let's see apa dia kata. Koordinat Y bagi mana-mana titik dalam suatu garis lurus yang selari dengan paksi X adalah sama. So, oleh itu ada cerun tak? Tak ada cerun lah, because dia, kita akan dapati nilai Y dia adalah, again saya baca, koordinat Y bagi mana-mana titik dalam suatu garis lurus. Yang macam ni ya. Macam ni. Okey, 1, 2, 3. Sampai 1, 2, 3 je. 1, 2, 3. 4 lah. Okey, so 1, 4, 2, 4, 3, 4. Ada kecerunan tak? Tak ada, flat aja. Kalau kosong means kecerunan dia, kecerunan yang kosong means dia adalah rata, flat. Okey, ada satu lagi situasi. Saya tak boleh baca tadi. Dia punya koordinat Y dia sama. Okey, so that means kecerunan ialah sifar. Belah kanan, kecerunan X bagi mana-mana dua titik dalam satu garis lurus. Tadi macam ni kan? Sekarang macam ni pula. Satu garis lurus yang selari dengan paksi Y. Ini paksi Y. Selari ya. Selari ya. Adalah sama. Ini akan memberikan kecerunan. M dia adalah tak tertakrif. Ya, tidak pendek pula. Tidak tidak tertakrif. Kalau ni tak tarif, ini adalah kosong. Nombor 8. Kena pasti garis lurus yang mempunyai nilai kecerunan sama, ada positif, negatif, sifar atau tidak tertakrif. Kita ambil AB dulu. AB. Ada cerun tak? Tak ada ya, kosong. Okey, AB ada CD tak? Tak ada. AB, kita ambil PQ. PQ tegak. So, tidak tertakrif. Kemudian ambil KL. KL, dia ke bawah. Ada cerun. Tapi positif ke negatif? Kalau condong kiri, negatif. Okey. MN, dia condong kanan, positif. IJ, condong kanan, positif. GH, condong kiri, negatif. EF, condong kiri, negatif. Okey. So, kita kena ingat kalau condong kanan apa tadi? Positif. Condong kiri, negatif. Kanan positif, kiri negatif. Kalau flat,
flat adalah apa? Flat adalah kosong kecurunan. Kalau tegak adalah tak tertakrif, ya. Okey, contoh 9 kita lihat. Kena pasti garis lurus dalam rajah di sebelahnya mempunyai nilai kecurunan terbesar dan terkecil serta nyatakan alasannya. So, tadi kita belajar dah belah kiri tadi dalam page 196 tadi, lagi dia tegak lagi cerun. Ya, tapi janganlah hampa tak tertakrif pula. Okey, lagi dia lagi dia flat, lagi dia rata, dia kurang cerun. Kalau dia flat terus, kosong terus. Dia suruh kena pasti garis lurus dan rajah di sebelah yang nilai kecurunan terbesar. Kita ada antara NM, LK, HI. Mana paling steep kalau nak berbasikal tu, nak panjat ke paling susah? NM lah kan. Sebab dia tegak, hampir tegak, tapi dia bukan tegak terus, ya. Okey, paling kecil yang paling nak mendatar, OJ, ya, OJ. Okey, so menentukan kecurunan 10.1.4, nisbah jarak mencancang pada jarak mengufuk digunakan untuk menentukan kecurunan suatu garis lurus. Ya, semakin besar nilai kecurunan, semakin curam garis lurus tersebut, ya. Okey, so masih contoh 10. Setiap hari Jamali akan dah sampai menyelesaikan masalah dah. Tak banyak nampak ni, sikit je. Dah akhir bab dah, tapi tak apa. Setiap hari Jamali akan mengambil air di sungai yang berdekatan dengan rumahnya dan ke hutan untuk mencari cendawan busut. Cendawan ni jangan main-main tau. Kalau nampak tepi rumah cendawan, macam cendawan kat pasar pun, jangan ambil makan. Dia beracun biasanya. Hutan pun jangan main-main. Hanya orang yang biasa tahu betul-betul dia boleh ambil. Kalau tidak, keracunan. Boleh mati, ya. Okey, hitung kecurunan. Bukan keracunan, sini kecurunan. Hitung kecurunan dilalui olehnya dari rumah ke hutan. Rumah ke hutan. Okey, rumah dia daripada gigi air 20 meter. Tinggi daripada rumah ke hutan 50. So 50 tolak 20 ialah 30. So dia punya rumah kecurunan, rumah ke hutan, ya, adalah yang mencancang 50 tolak 20. Yang mengufuk kita dapati bawah tu dia sungai. Ke garisan biru 20 meter tu ada 40. Tapi kita nak ambil, kita nak ambil yang besar. Kita ambil yang besar, ya. Sorry. Okey, ini rumah. Ini adalah 20 meter. Hutan 50 meter. Dan kemudian sungai 40, sini ke sini. Sini adalah 10, sini ke sini. Okey, so kita nak rumah ke hutan, M. Rumah ke hutan. Okey, yang mencancang kita boleh ambil terus, yang besar ni pun boleh, ya. Kita nampak ni, dia macam ni. Okey, yang besar ni kita akan dapati 50 par rumah ke hutan. Tak boleh lah. We have to take yang kecil sebab kita ambil yang besar kan nanti salah. Kos 50 darab dengan tak boleh. Kita kena ambil yang ini. So 50 betul mula tadi. Tolak 20 par panjang ini adalah par 10. So kita kena dapati 30 par 10 adalah 3 nilai kecurunannya. Okay, the next one ini untuk A. B, kecerunan daripada sungai ke rumah. Okey, yang menegak ni adalah 20, tak ada masalah. Yang ini adalah 40, kan? So kita akan dapati 1 par 2. So ini lagi cerun lah. 3 ni 1 par 2. So lagi besar angka tu lagi cerun. Menyelesaikan masalah. Sebab dia tak habis lah ni. So I don't think I'm going to finish it off now.
Sebab kalau tidak nanti habis sekali mesti akan gantung. Banyak yang tak faham sangat. Okay, so I think I have to stop here. Kita berhenti di before 10.1.5 pada contoh 10 ya. I hope so far you understand. Bab ni pendek je. Sebab habis bab ni kita akan belajar tentang transformasi isometri. Ini agak panjang juga kalau silibus lama. Okay, so never mind. Kita habiskan dulu page 198. Untuk homework, you better give a try. Jom cuba 10.1, number 1, number 2, number 3 dah boleh buat. Number 4, number 5, number 6 dah boleh buat. Number 7 boleh buat. Dia dah ajar dah. Kalau tak faham, tengok balik video. I hope kat sekolah pun dah belajar, senanglah faham. Kalau saya tengok kat sini dulu, belajar kemudian kat sekolah pun no problem. Okay, so hitung keturunan nombor 8 boleh buat. That means actually 10.1 boleh buat nombor 1 sampai nombor 11 ya. Nak cuba menjana kecemerlangan pun 1 boleh buat, 2 boleh buat, 3 boleh buat. Okay, nanti 4 je nak buat. So you do sampai page 201, 200, 201, 202. Yang tu patut boleh buat dengan mudah ya. Okay, I hope you tried that. Thank you for watching, and also sebagaimana biasa pesanan saya adalah jaga solat ya. So jaga solat. Itu yang akan pertama dia ditanya akhirat besok. Selain itu kita pasti dia boleh mencegah kemungkaran ya, untuk kita menghalang diri kita buat benda tak elok. Kita ni ada nafsu baik dan nafsu jahat ya. Masalah nafsu jahat suka membisikkan benda yang tak elok, yang membawa dosa. Na'udzubillah ya. Kita kena be strong. InsyaAllah solat akan mencegah perbuatan yang buruk. Okay, and then also taat ibu bapa, terutama ibu, sebab redha Allah terletak pada redha ibu bapa, dan hadis kata taat ibu 3 kali baru taat bapa ya. Tapi kalau mereka suruh pada maksiat, tak boleh lah. Nombor 1 taat pada Allah. Okay, and also hormati guru-guru, mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu, hormati lebih tua, sayangi lebih muda. Okay, so thank you for watching. Please spread to your friends. Kongsi maklumat tentang, you can watch my channel percuma je. Any topic, math and science. Form 1 and Form 2 math and science saja. Kalau Form 3 math tak ada lagi, tak cukup masa saya. Form 3 ada. Science Form 1, Form 2, Form 3 ada. So share, mudah-mudahan berjaya dunia akhirat. Dan also jangan lupa berdoa untuk saudara-saudara seakidah kita ya, di sana yang sedang dibantai oleh rejim negara haram tu ya. Dan kita buat sedaya mungkin berdoa, bersedekah, boykot. Mudah-mudahan Allah terima kita punya amal, walaupun kecil sangat ya. Kita bukannya di medan perang, kita cuma dekat Malaysia dia jauh, kita buat kecil sangat. Tapi kalau kita ikhlas, mudah-mudahan diterima Allah, dan insya-Allah membantu kita di akhirat kelak. Okay, so that's all. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah.